Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita akan sama-sama kongsikan pembacaan kitab Anak Kunci Syurga, yang mana kitab yang masyhur ini telah pun kita kongsikan dalam pertemuan siri 1 yang lepas, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Latif Al-Indonesi. Kita dah kongsikan pada pertemuan yang lepas mukaddimahnya, dan insya-Allah kita pada petang ini kita akan kongsikan tajuk Aqaidul Iman, akidah-akidah al-iman, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Syekh Abdul Qadir, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat ilmunya kepada kita dan juga ganjaran pahalanya kepada pengarang kitab ini insya-Allah. Aqaidul Iman. Ketahui olehmu dengan yakin dan i'tiqadkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu. Jadi pengarang minta kita beriktikad, berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa, ya. Tiada ada yang menyengutui baginya, tiada sekutu bagi Allah. La syarika lahu, la syarikalah, tiada yang boleh menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, bersabda olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang satu. Allah Ta'ala yang diqasad pada segala hajat selama-lama. Tuhan sahaja Tuhan yang diqasad, maknanya yang ditujukan. Yang kita niatkan hanya amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tiada beranak ia, dan tiada diperanakkan akan dia, dan tiada ada baginya bandingan dan yang menyerupai, dan bahawa tiada ada sesuatu yang seumpama Allah Azza wa Jalla. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya tiada siapa pun yang seumpama Allah Azza wa Jalla. Kerana firman Allah Ta'ala dari sudut ayat yang lain, Tuhan pernah menyatakan ataupun Tuhan telah menyatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tiada ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala, dan ia jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Allah Ta'ala sahaja yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwas sami'u al-basir. Dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang sedia, tiada ada permulaan baginya. Huwal awwalu wal akhir, dan yang berkekalan, tiada ada kesudahan baginya. Kerana firman Allah Ta'ala, baru je kita baca tadi, huwal awwalu wal akhir. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan yang terkemudian. Yakni tidak ada Tuhan sebelum Allah Ta'ala, dan tidak ada Tuhan yang selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang maha tunggal, yang maha esa. Dan bersembah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'.
Artinya, wahai Allah, engkau jua yang sedia, maka tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau. Dan engkau jua yang kekal, maka tiada ada sesuatu kemudian daripada engkau. Tak ada Allah ataupun Tuhan sebelum Allah Ta'ala dan juga selepas Allah Ta'ala. Dan bahawa tiada ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya tiada ada disembah dengan sebenar melainkan ia jua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Dialah Tuhan yang memberikan nikmat yang besar dan juga yang kecil. Semua nikmat itu adalah Allah Ta'ala yang berikan. Dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa. Tiada ada sesuatu yang melemahkan akan dia. Tidak ada apa juga makhluk yang melemahkan ataupun mampu untuk melemahkan Allah Azza wa Jalla. Kerana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu sangat kuasa. Qadir, sangat kuasa. Atas tiap-tiap sesuatu itu dipanggil sighah mubalaghah. Maknanya ungkapan yang menunjukkan kepada kemuncak. Sighah mubalaghah. Paling maha berkuasa. Dan firman-Nya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Artinya, dan tiada ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh sesuatu. Melemahkan akan dia oleh sesuatu. Tiada. Tiada siapa pun yang dapat melemahkan oleh Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Tak ada. Sama ada di langit maupun di bumi. Dan bahawa tiada ada melainkan barang yang menghendaki Allah akan adanya. Ini dipanggil dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh lakukan apa sahaja. Okey. Kerana firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia akan barang yang menghendaki ia akan dia. Maknanya siapa saja yang Allah Ta'ala nak, apa saja yang Tuhan kehendaki, maka dia akan perbuat. Tidak ada halangan. Dan berkata sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya, barang yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya, nescaya ada ia. Apa saja yang Tuhan nak, Tuhan boleh adakan. Dan barang yang tiada berkehendak ia akan adanya, nescaya tiada ada ia. Maknanya, kalau Allah Ta'ala tak nak benda tu, maka benda tu tidak boleh wujud. Tak boleh berlaku. Dan bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama. Tiada mati akan ia. Kerana firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati ia. Yang tiada mati ia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakallah kita, bergantung haraplah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Boleh tuan-tuan kita teruskan. Dan bahawa Allah Ta'ala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, tiada ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun boleh menyorok, tak ada seorang pun boleh menyembunyikan sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dan Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan firman-Nya lagi, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Artinya, dan tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil. Tengok, seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit.
tiada lenyap. Maknanya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun benda tersebut sebesar semut. Dan bahawa Allah Taala sangat mendengar dan sangat melihat kerana firman-Nya innahu huwas samiul basir. Artinya bahawa Allah Taala ia jua yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Dan bahawa Allah Taala sentiasa ia berkata-kata kerana firman-Nya. Dan bahawa Allah Taala senantiasa ia berkata-kata kerana firman-Nya wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan berkata-kata oleh Allah Taala akan Nabi Musa berkata-kata. Allah Subhanahu taala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu nak menunjukkan bahawa Allah Taala sentiasa ia memiliki sifat berkata-kata. Dan firman-Nya lagi walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Artinya tatkala datang olehmu Nabi Musa pada masa perjanjian kami dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya, dan bahawa menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihi salam akan kekasih baginya kerana firman-Nya wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi kalau kita tengok Nabi Musa alaihi salam digelar oleh ulama kita sebagai kalimullah, orang yang bercakap dan juga berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya dan menjadikan Allah Taala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang patut padanya dengan kebesarannya. Tiada seperti kasih-kasih manusia yang lain ataupun tiada seperti kasih manusia yang lain. Dan bahawa Allah Ta'ala berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu. Dan terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu. Setiap sesuatu perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala pula tidak memerlukan sesiapa. Tuhan tak perlukan sesiapa. Kerana firman-Nya wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya dan Allah Taala jua yang terkaya. Paling kaya itu Allah lah. Daripada yang lainnya. Kerana bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bermula kamu yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala itu kerana kamu bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi kita ni kenapa berhajat kepada Allah? Kerana kita memiliki sifat yang kekurangan. Kita tidak memiliki kesempurnaan seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada topik yang akan datang, iaitu Tauhid Ar-Rububiyah. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya. Yang baik itu daripada Allah. Terkasar bahasa, mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa pada siri yang ketiga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.